Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, katakan olehmu wahai Muhammad, kalau kamu cinta Allah, ikutlah daku. Pasti kamu akan dikasihi Allah, dan pasti Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Yang saya muliakan pengurusi majlis malam ini, pengurusi surau dan ahli tan kuasa, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama duduk dalam majlis untuk memperingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga duduk kita, hadir kita menjadi saksi cinta kita pada Rasul. Namun demikian, bila datang saja sambutan maulid Rasul ini, orang akan mempersoalkan wajar ke tak wajar. Baik, mula sekali saya nak mulakan dengan bila sebut maulid Rasul. Dulu zaman budak-budak kita panggil maulud kan. Kenapa tukar maulid pula sekarang ini? Dia dalam bahasa Arab ini, maulid ini maknanya sambut hari lahir. Hari lahir tu orang Arab panggil maulid. Tempat lahir pun orang Arab panggil maulid. Jadi merujuk pada tempat lahir atau tarikh lahir itu maulid. Maulud adalah bermaksud baby, bayi yang kecil itu orang Arab panggil maulud. Baik, kalau begitu kita sambut lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, dalam bahasa Inggeris dia panggil birthday. Jadi tahun ini kalau tuan-tuan sambut maulid Rasul, coba gantung banner happy birthday to Rasul. Confirm kena cap ini surau sesat semua. Baik, jadi maknanya disitulah kadang-kala ada orang tak berkenan sambut birthday Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maulid. Jadi kalimah maulid Rasul ini kita menyambut lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah dirahmati Allah, boleh tak boleh sambut maulid ini kita jangan besar-besarkanlah. Kerana menyambut lahir ini tanda cinta, tanda kasih. Kalau kita tak sambut, nanti ada yang sudah mula melupakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tak mahu kita sampai melupakan adanya Rasul yang kita hormat, yang kita sanjung. Karena itulah menyambut lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam ini jangan diperbesar-besarkan isu dia. Ini termasuk dalam soal khilafiyah. Bila sebut soal khilafiyah, masing-masing punya nas, punya dalil. Kita tak boleh kata dia salah, dia betul, kerana semuanya di atas jalan yang betul. Sama jugalah macam kita berkunut subuh.
Yang baca kunut ada dalil, yang tak berkunut pun ada dalil. Jadi jangan berkelahi soal kunut. Saya kadang-kadang nasihatkan kawan jangan basah sangat saya isu kunut. Kenapa orang KL banyak tak baca kunut tu? Dia kata KL banyak Wahbi ke Ustaz? Tidak, habis tu dia orang tak kunut, dia orang tak bangun subuh. Tu yang dia orang tak kunut. Yang tak bangun subuh tuan-tuan ada 2,000. Yang bangun inilah 20 orang yang datang ni. Jadi jangan berkelahi sama-sama kita soal khilafiyah itu. Ya, samalah soal Maulid Rasul ini jangan balah. Baik. Cuma malam ini yang saya nak bincangkan dengan tuan-tuan ialah selain kita menyambut Maulid Rasul, lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang besar sekali ialah apakah tanggungjawab kita terhadap Rasul itu. Apa tanggungjawab kita? Seorang ibu, seorang ayah, kalau tiap-tiap tahun sambut lahir anak, baguslah. Tapi tanggungjawab pada anak tak ditunaikan, apa maknanya? Apa makna kalau sambut lahir tapi tanggungjawab tak ditunaikan? Sambut lahir, beli kek, kita pasang lilin umpamanya, tapi pendidikan anak diabaikan, kesihatan diabaikan. Apa maknanya? Maknanya tak ada makna. Faham? Maknanya tak ada makna. Sambut lahir tanggungjawab tak ditunaikan. Begitulah kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lahir pun disambut, tanggungjawab pun ditunaikan, itu sebaik-baiknya. Begitulah kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah tanggungjawab kita terhadap Rasulullah ini? Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, cintanya Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri mengajarkan beberapa adab-adab dan tanggungjawab kita kepada baginda Rasul. Bukan orang biasa yang mengajar, tapi Allah sendiri mengajar kita. Tanggungjawab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apakah tanggungjawab kita pada Rasul? Yang pertama Allah menyebutkan dalam Quran, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la taj'alu, jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasulullah sebagaimana panggilan setengah kamu dengan setengah lain. Itu diajar dalam Quran sendiri. Jadi Allah mengajar umat manusia, jangan panggil Rasul macam panggil kawan-kawan. Kita berkawan tuan-tuan, walaupun kita ni berpangkat datuk ke Tan Sri ke, ada kedudukan profesor ke doktor. Saya sendiri kawan-kawan tak panggil ustaz di kampung tu, panggil nama je. Tak apa, kita kawan. Orang tu kawan saya pangkat datuk, panggil nama je, tak panggil datuk pun tak apa, kerana kita berkawan. Tapi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan panggil Muhammad, Muhammad. Ini dipanggil tak beradab kita. Tak beradab. Jadi panggillah Rasulullah. Allah berfirman, jangan kamu panggil Rasul macam panggil kawan, setengah kamu dengan setengah yang lain. Saya menyebutkan hal ini kerana mutaakhir ini ada orang yang memanggil Rasulullah dengan panggilan biasa, Muhammad bin Abdullah. Bila kita tegur kenapa panggil Muhammad, dia kata, alah ustaz, dia kan manusia biasa, nak sanjung buat apa ustaz? Walaupun Rasulullah ni manusia biasa tuan-tuan ya, tapi kita kena sanjung Rasul. Kerana pertama sekali Allah ajar kita begitu, jangan panggil Rasul, panggil nama aja. Jadi yang adab kita terhadap Nabi yang pertama, sanjunglah Nabi dengan panggilan-panggilan mulia. Kerana itu sebilangan ulama memanggil Nabiullah. Allah sendiri dalam Quran memanggil Nabi Musa, ya Musa. Allah panggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Tetapi dalam Quran Allah tak sebut ya Muhammad,
Tapi Allah sebut ya ayyuhan nabi, wahai nabiku, ya ayyuhar rasul, wahai rasulku. Kalau Allah sendiri memuliakan baginda Rasul, tidak memanggil wahai Muhammad, sedangkan Allah memanggil wahai Ibrahim, wahai Yahya, wahai Musa. Tuan-tuan boleh faham tu? Tiba-tiba kita nak panggil wahai Muhammad, jangan. Panggillah Nabi Muhammad ataupun Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adab kita. Baik, tadi orang kata dia manusia biasa, Ustaz. Kita nak hormat buat apa? Manusia biasa. Betul, walaupun Nabi manusia biasa, tetapi Rasulullah bukan manusia biasa. Walaupun Rasulullah manusia biasa, tapi bukan manusia biasa. Walaupun baginda manusia biasa, tapi bukan manusia biasa. Faham? Tahu tak faham? Saya pun tak faham. Saya ulang balik. Walaupun Rasulullah manusia biasa, tapi Rasulullah bukan manusia biasa. Walaupun baginda manusia biasa, tapi bukan manusia biasa. Dia macam ni lah. Macam mak abah kita kan manusia biasa, tapi mak abah kita di sisi kita bukan manusia biasa-biasa. Kata budak muda ni bukan biasa-biasa. Tahu? Sebab itu kita panggil abah. Tuan-tuan panggil nama saya, abah saya nama Aziz, balik kampung saya Komdes, nak maut. Mak saya nama Asmah. Kalau Assalamualaikum Asmah. Mak saya tanya siapa tu? Rehan, anak awak. Dah tak panggil mak dah. Awak kan manusia biasa. Mak kita kata, kalau aku tahu Rehan kecil dulu, aku picit kau mati senang. Hormat kita pada mak kita, kau panggil mak, panggil abah tu. Ini kan pula terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, panggil Muhammad, cantik muka. Ini cinta kita pada Rasul ini. Jadi itulah adab kita yang pertama yang kita kena ajar masyarakat kita hari ini. Muliakan Rasulullah, panggillah Sayyiduna Muhammad, panggillah Nabi Muhammad. Allah, saya kadang-kadang kalau dengar orang panggil Muhammad bin Abdullah, kita rasa sedih je. Sebab apa? Sebab hari ini hari Sabtu, semalam hari Jumaat, kami baca khutbah hari Jumaat. Antara khutbah kedua tu ada doa sultan. Kalau Selangor tu kita hafal Allah, doa Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabikal amin. Pada Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Ibni almarhum Sultan Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Kalau wilayah ni yang di Patan Agung, apa dia, As-Sultan Abdullah Muqtafi Billah Shah. Taib. Hadirin hadirat, tiba-tiba minggu ni kita baca khutbah jemaat, sebut nama Sultan. Ya Allah, Engkau panjangkanlah umur Sarifuddin bin Salihuddin. Kena panggil pejabat agama Syekh. Orang report yang tidur pun jaga. Siapa pula Sarifuddin tu? Report pejabat agama panggil Ustaz, saya dapat laporan Ustaz baca doa Sultan tak sebut Tuanku Sultan Sarifuddin. Ustaz ingat kawan Ustaz ke? Kita menjawab, dia kan manusia biasa. Itu pun orang kata biadab Ustaz. Biadab. Baik tuan-tuan, kalau dengan tuanku pun kita hormat mulia, panggil nama Sarifuddin pun dianggap kita biadab, derhaka. Saya tanya tuan-tuan, Sultan dengan Rasulullah ni siapa tinggi makam dia? Tak payah fikir, agak-agak je. Ini duduk kondominium mikir tinggi bab. Agak-agak tuan-tuan. Mana lagi tinggi Rasulullah dengan tuanku Sultan? Rasulullah. Kalau dengan tuanku panggil nama pun kita anggap biadab, dengan Rasulullah panggil Muhammad, ingat beradab. Itu saya kata, orang tak kisah, tak sambut birthday, tapi adab kena jaga. Kita pakai mak ayah, anak tak sambut birthday kita boleh ampun, tapi adab dengan kita jaga. Tak sambut birthday tiap tahun panggil Rehan, aku smackdown kau kan. Anak-anak kita kan sambut birthday kita tiap-tiap tahun, tapi tak beradab dengan kita. Itulah kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama,
Allah ajar dalam Quran adab kita dengan Rasul. Yang pertama, sanjung Nabi itu dengan panggilan-panggilan mulia. Maka itulah setengah ulama mencadangkan memanggil baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sayyiduna Muhammad, sehingga sebahagian mereka berkata waktu kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walaupun sebahagian orang memprotes, dia kata tambah Sayyidina ini bid'ah. Kita kata ini bukan bid'ah. Pertama, kita kata ini kerana mengamalkan firman Allah, jangan panggil Rasul macam panggil kawan-kawan. Dari itu namanya kita baca Allahumma salli ala, kita tambah Sayyidina tu orang kata bid'ah. Kita kata bukan bid'ah. Bid'ah ni tak ada dalil, kita ada dalil. Surah apa Ahmad Syamil? Ahmad Suhail, saya lupa surah apa tu. La taj'alu du'a Rasul. Tak apa, nanti dong saya lupa saya mak dia. Jangan panggil Rasul-Rasul macam la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Jadi kita amalkan Quran tu. Allah larang kita jangan panggil Rasul macam panggil kawan-kawan. Satu. Yang keduanya, ulama menyebutkan, kita menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu, kalimah Sayyidina tu diambil daripada hadis Nabi. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah menceritakan tentang hal ehwal hari kiamat. Nabi cerita besok di hari di mahsyar orang berimpun. Nabi kata, ana sayyid walad Adam. Sayalah sayyid walad Adam. Walad Adam tu saya sayyid, anak cucu Adam. Jadi kalimah sayyid maknanya ketua, anak cucu Adam kita, dalam bahasa Arab nahnu. Jadi disitulah datang kalimah Sayyidina, daripada ucapan Nabi, ana sayyid walad Adam, saya ketua anak cucu Adam. Kita pun sebut Nabi ketua anak cucu Adam, Nabi ketua kita. Dalam bahasa Arab, ketua kita membawa maksud Sayyidina. Jadi kalimah Sayyidina itu bukan bid'ah, kita ambil daripada ucapan Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi apa yang pertama? Adab kita pada Rasul, sanjung Nabi dengan panggilan-panggilan mulia. Yang pertama. Yang kedua, adab kita pada Rasul, sayangilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati. Sayang Nabi sepenuh hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa malihi wa nasi ajma'in, atau kama qala Rasul. Sabda Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mencintai saya lebih dari dirinya sendiri. Cinta Rasul lebih dari diri kita. Wa malihi, cinta Rasul lebih daripada harta benda kita. Cinta Rasul lebih daripada anak isteri kita. Mencintai Rasul lebih daripada orang-orang lain. Jadi yang kedua, kita nak beradab dengan Nabi, sayangilah Nabi lebih dari diri kita. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya diri kita ni, kalau orang lupakan kita punya nama, lupa kitanya birthday, tapi kata sayang, apa perasaan kita? Ibu-ibu, bapak sekalian, ya, tuan-tuan perempuan ada berapa anak, tapi lupa anak nombor berapa, apa perasaan anak kita? Saya anak tak ramai tuan-tuan, anak saya 8 orang saja. 8 ya? Itu pun meninggal 2, yang ada 6. Itu nyambil-nyambil 8 tu. Kalau semua-semua ingat 18 hari ni. Kalau serius 18 itu baru ibu yang pertama tu. Ibu yang kedua coming soon insya-Allah, tahun ini atau tahun depan. Sungguh tuan, sebab saya, isteri saya meninggal 5 tahun lepas dah. Tak ganti-ganti anak-anak. Saya tanya bila nak ganti, carikanlah, tu je lah. Tak apalah, saya bukan nak cerita yang itu ya. Saya nak cerita kan, anak kita 8.
Tiba-tiba kita lupakan nama dia. Ada orang yang lupa nama anak pun lupa. Sampai tanya, Mat, engkau ni anak nombor 5 ke nombor 6, Mat? Saya nombor 4 bah. Apa rasa anak tu kalau orang lupakan nombor dia? Engkau, Mat, nama siapa? Semua nama anak pun lupa. Betul lah. Biasa yang lupa ni orang lelaki. Orang perempuan jarang lupa nama. Orang perempuan sampai teringatkan lahirkan anak tu pukul berapa, hospital mana, tanya abah dia. Bah, saya lahir mana bah? Kau tengok IC je lah. Dia pun lupa lahir kat mana. Tapi kata sayang ke anak, saya besar dah tuan-tuan, kalau sayang ke anak ni ingatlah sejarah-sejarah anak-anak kita. Allah Rabbi, apa arti sayang kalau lupakan sejarah? Itu jenis sejarah suami, sejarah anak. Yang ada isteri boleh tak ingat. Itu yang cucu negara Atuk tu. Atuk dengan nenek kancing lah, panjang daling. Apa petua Atuk? Dia kata, petua Atuk satu je, kau jangan cerita ke opah kau. Apa dia tu? Atuk lupa nama dia. Tu yang panggil daling tu. Dia lupa. Jangankan nak tanya tarikh lahir, nama pun dah lupa. Tarikh lahir, wallahualam. Dulu padahal tiap-tiap bulan hantar bunga sambut birthday kan. Tiap-tiap bulan hantar sambut birthday. Dulu bukan tiap-tiap tahun. Dah kahwin, dah lupa lahir. Apa erti cinta? Ada bini lahir kat mana pun tak tahu, berat sungguh. Ini tuan-tuan, begitu tak kita dengan Rasul SAW. Sebab tu kalau kita dengan Rasulullah, lahirnya tak tahu di mana, lahirnya pun tak tahu bila, apa arti cinta? Maknya pun tak tahu siapa, ayahnya pun tak tahu. Sebab tu kita disuruh supaya sayang Rasulullah. Sayang ini antaranya mengingati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disambut tiap-tiap tahun itu supaya kita ingat, diulang-ulang. Kalau dulu diulang dalam barzanji itu, wa ba'du fa aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Sebutkan siapakah keturunan Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai bin Abdul Manaf, sampailah kepada hujungnya baca. Hari ini bila kita itu tak boleh, ni tak boleh, langsung tak ingat nama Nabi. Saya ceramah sekolah-sekolah tu, dululah ceramah di sekolah. Tanya budak-budak, dia ceramah sekolah tak dia macam tuan-tuan ni. Ceramah sekolah ni kita tanya seorang-seorang tu, yang main kat belakang tu biasa kena tanya. Di sini tak boleh, makcik-makcik marah tu kan. Tanya. Kalau kat sekolah tu memang kita tanya aja. Awak belakang tu, Rasulullah lahir di mana? Mula tertunduk tu. Ada yang cuba jawab, Nabi lahir kat Jeddah. Makamnya Padang Arafah. Selamba dia orang jawab. Sebaik dia kata Nabi lahir kat Jeddah. Kalau Nabi lahir kat Batu Kif, ini nak tunjuk budak-budak kita, tuan-tuan lupa dah Rasulullah. Itu dulu saya ingat, saya kerja pejabat dulu. Saya dulu pegawai syariah Bank Islam. Dengan Rizali, isteri dia dulu satu pejabat lah. Tersebabkan baik dengan dia, sekampung punya juga. Baik, jadi nak ceritanya, dulu masa kerja pejabat dulu, kebetulan saya ingat lagi, hari Selasa cuti di Pavali, Isnin Maulid Nabi. Jadi cuti itu panjang. Bila datang hari Jumaat, ada budak-budak pejabat tanya, hari Isnin cuti apa? Oh, di Pavali kau ingat, Maulid kau lupa. Tu yang kena marah. Orang boleh lupakan lahir Nabi, tapi orang ingat lahir Mr. Valentine. Apa arti cinta ni? Maulid Nabi lupa, lahir Nabi lupa. Tiba-tiba lahir padri namanya Valentino, boleh sambut dengan Valentine's Day. Lahir Mother Teresa disambut dengan Mother Day. Lahir orang-orang kafir disambut. Lahir Rasul bid'ah, sesat. Itu la haula wala quwwata illa billah. Ni nak marah ni. Ini mau mukadimah ni tuan-tuan ni.
Jadi itu sebabnya kita kata sambut maulid ni tanda sayang kita, cinta kita. Dan Nabi sebut tak sempurna iman kamu sehingga aku dia sayang lebih diri dia. Diri dia kalau dilupakan birthday bukan main marah lagi. Kecil hati tak ingat birthday saya. Abah ingat tak hari ni hari apa bah? Ingat hari Sabtu. Allah abah aku ni. Abah ingat tak berapa bulan ini? Ingat 26. Allah letih abah kita ni. Abah ingat tak hari ni birthday saya? Iya ke? Bukan dah sambut ke tahun lepas? Abah betul. Apa arti sayang tu? Lupakan. Kita macam tu juga. Kalau orang lupakan nama kita, kita rasa kecewa. Orang lupakan lahir kita, kita rasa sedih. Allah hadirin hadirat, tiba-tiba lahir Rasul lupa, di mana Nabi lahir lupa, mana makam Rasul pun lupa. Ini bukan saja orang Malaysia, satu dunia. Saya tengok satu video klip yang disebarkan di negara Arab. Orang panggil hari ini reality TV. Reality TV itu jumpa orang awam, tanya, kamu ingat tak siapakah nama ibu Nabi? Arab dengan kopiah, dengan jubah putih, ingatkan Syekh mana? Rupanya orang kampung. Dia kata kalau tak silap aku, mak Nabi nama Khadijah. Saya kata gila betul Arab. Tanya lagi dah, kamu tahu tak siapa ayah, siapa isteri Nabi? Tak ingat. Mana lahir Nabi? Jangan kata orang Melayu, Arab sendiri pun dah lupa. Inilah kesan dipanggil serangan apabila kita membida'ahkan sambutan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang dah tak ingatkan Nabi. Sedangkan kita disuruh sayang Nabi lebih diri kita. Ya, yang paling dan Nabi kata aku patut dia sayang lebih orang lain. Orang lain punya birthday dia ingat, Nabinya birthday tak ingat. Sampaikan kalau sebut artis-artis itulah, ingatlah. Kalau ingat artis-artisnya birthday, budak-budak muda ni ingat. Sampai jangan ke artis Malaysia, artis Korea pun dikenal. Nama tahu, lahir mana. Ada Anyo tu. Saya memang tak nak ambil tahu. Dan saya pun yang saya ingat artis barat je. Artis Malaysia saya tak pernah kenal. Yang saya kenal artis Malaysia ni, saya ingat Nilofa je. Itu pun sebab dia sedang mencari bakal suami yang beriman. Batu ingat Nilofa, namanya sebenar pun bukan Nilofa, namanya Nur Nilofa binti Muhammad Nur. Lahir di Pasir Mas, Kelantan. Dilahirkan pada bulan Februari 1979. Ingat 1979. Allah ingat semua. Saya tak ingat orang bagi tahu. Allah Rabbi. Belajar kat mana, kolej mana, semua tahulah ke? Tanya Rasulullah, tak tahu. Itu Nabi kata patut saya dia ingat lebih orang lain, saya dia sayang lebih orang lain. Itu sayang kita pada Nabi. Dan termasuk sayang kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang menghina Rasul, kita pun patut berasa sedih dan marah, kerana meletakkan cinta kita pada Rasul lebih diri kita. Kalau orang maki hamun kita, orang caci kita, kita marah. Orang maki hamun anak kita, kita marah. Walaupun anak kita tu bukanlah insan sempurna, mengapa orang hina Rasul kita tak marah? Sebab tu kata Syekh Yusuf Qaradawi, ketika berlaku penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh kartunis barat, dalam suatu khutbah beliau di Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab di Qatar, khutbah Jumaat tu, kata Syekh Yusuf Qaradawi membacakan hadis Nabi, tak sempurna iman kamu sehinggalah kamu cinta Nabi lebih diri kamu. Kata beliau, sesiapa hari ini yang melihat orang mencaci Rasul, menghina Rasul, tidak ada rasa benci dan marah, semak balik iman dia. Patutnya orang hina kita, lukis gambar kita, huduh-huduh kita marah, maka orang hina Rasul, lukis gambar Nabi, huduh-huduh lebih dari itu, patut kita marah. Itu sebab bangkitnya dipanggil demonstrasi besar di India, sampai sanggup matilah mereka mencintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Macam tu tuan-tuan, sayang kita pada Rasul lebih diri kita lagi, lebih pada anak isteri kita, lebih pada orang lain.
Itu nak jawab kepada mencintai Rasul, sayang Nabi lebih diri kita ni, kena tanam diri kita ni. Dan termasuk cinta kita pada Rasul ini, hari ini kita menjawab orang yang mempersoalkan. Kita sambut Maulid Rasul, kadang-kadang kita berselawat, kita berqasidah. Qasidah macam-macam qasidah ini dah. Kalau dulu ada qasidah apa, ya Hanana tu, ya Hanana. Orang marah, apa ya Hanana, ya Hanana ini. Ada hari ini pula artis-artis di Timur Tengah, bukan lagi ya Hanana, mereka memuji Rasul dengan macam-macam qasidah. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil. Puji Nabi, puji Nabi dengan macam-macam qasidah. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Tiba-tiba ada orang yang kata ini bid'ah, ini sesat, tak keluar daripada Islam. Kita jawab tuan-tuan, kita jawab, kalau kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayanglah Nabi lebih diri kita. Diri kita ni kalau orang puji kan kita suka. Diri kita ni kalau orang sanjung kan kita gembira. Kalau begitu, salahkah kita memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam selawat kita, kita baca selain sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan kita baca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Kan maknanya anta syamsun ya Rasulullah, Tuhan ibarat bulan purnama, Tuhan ibarat matahari. Anta badrun, Tuhan ibarat bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri, Tuhan ya Rasulullah cahaya atas segala cahaya. Soalan saya, salahkah kita puji Nabi macam tu sampai nak tuduh kita ni sesat, masuk neraka? Kita puji Rasul. Kalau kami sayang Rasul, puji Rasul salah? Soalannya di sini, mengapa hari ini orang puji kekasih-kekasih, makwa-makwa tak dikatakan salah? Cuba tengok lagu-lagu cinta. Allah, lagu cinta kan banyak puji kekasih. Demi cintaku padamu, kemana saja kan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang kejora. Demi cintaku padamu, ku serahkan jiwa dan raga, walaupun ku telan lautan bara. Bulan madu, tuan-tuan dah lupa lirik. Bulan madu di mana? Awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Tuan-tuan jangan lupa lah lagu-lagu cinta dulu lah. Kalau orang puji makwa macam tu, pernah ustaz kata bid'ah, sesat, masuk neraka? Tiba-tiba kami puji Rasul, dikatakan kami sesat, masuk neraka. Ya Rab, ini orang panggil unfair, tak adil. Itu baru satu lagu saya. Banyak lagi lagu cinta tu. Lagu apa dulu, zaman abang-abang dulu? Lagu Eliket tu. Lagu apa nama tu? Di pohon cemara ku ukirkan kata cinta, bulan tersenyum dan bersinar, kan? Berguguran daun jatuh lembut ke rambutmu, meraihkan suasana indah. Di sini ku berjanji di saksi rembulan. Tuan-tuan macam dah lupa. Saya tak ingat orang beritahu ni semua ni. Andainya aku pergi dulu, jikalau aku pergi dulu, ku nantimu pintu syurga tu. Makasih kata. Ari Mugem duk nyanyi masa tu kan. Nak nanti kat mana? Pintu syurga. Dia nak masuk tak dapat, kau tunggulah kat pintu sudah. Nak sebut tuan-tuan, kalau orang puji kekasih, itu kan namanya ekspresi cinta, luahan sayang. Salahkah kalau kita luahkan sayang kita pada Rasul? Kerana itu kalau tuan-tuan tengok dalam syair-syair cinta pada Rasul, yang menulis syair ini adalah ahli-ahli kesufian, seperti Syekh Abu Siri. Beliau ulama tasawuf. Tulis syair, Maulaya salli wa sallim daiman abada. Banyak lagi syair-syair dia puji Rasul.
Kerana bila cinta ni tuan-tuan sudah berbuku di hati, dia tak tertahan dah. Dia akan diluahkan dengan perkataan, akan diluahkan dengan ukiran. Itu kerana cinta. Begitulah kita cinta Rasul. Sepatutnya lebih dari itu lagi kita puji Rasul. Hari ini bila orang kata tak boleh buat begitu, hari ini saya tengok banyak anak-anak muda dah tak pandai puji Rasul. Tapi puji makwa bukan main lagi ya, melangit tinggi tu. Alah, wahai adindaku yang cantik rupawan, pipi bak pauh dilayang, rambut ikan mayang, hidung mancung bak seludang. Wahai adindaku, kalau hatiku sudah sayang, hari-hari ku terbayang-bayang, hingga aku jadi mabuk kepayang, akhirnya aku gila bayang. Wahai adindaku, kalau hatiku sudah suka, kalau hatiku sudah terpikat, tai ayam pun ku rasa coklat. Yang tuan-tuan kalau dah kemauan cinta, jangan tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah tulis surat macam tu dulu? Tuan-tuan macam dah lupa cita-cita lama. Saya tak pernah buat, orang beritahu. Itu kan namanya luahan cinta. Tak salahkah kita cinta Rasul sampai meluahkan kasih kita? Baik, itu yang kedua, sayang Nabi sepenuh jiwa kita. Yang ketiga tuan-tuan ya, yang tiga, adab kita pada Rasul. Adab kita pada Rasul yang ketiganya diajar dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum ba'da ila akhiril ayah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, wahai orang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Jadi adab kita pada Rasul yang ketiga, jangan tinggi suara lebih suara Nabi. Sebab itu bila turun ayat ini, Allah menegur sebilangan sahabat. Kerana sahabat-sahabat ni setengah mereka memang suaranya kasar-kasar, kuat-kuat. Satu hari seorang badui Arab, badui ni macam orang dekat pasar tu lah. Orang pasar, kalau tuan-tuan biasa pergi pasar, mana ada suara yang perlahan-perlahan, tak payah pakai mikrofon ni dah, RM2, RM2 tu. Suara jenis kuat-kuat. Jadi badui-badui ni jenis orang yang duk jaga kambing-kambing di padang. Suara derah-derah semua, kuat-kuat semua. Satu hari seorang badui ni panggil, "Hei Muhammad!" Sayyidina Umar dengar. Sayyidina Umar kata, "Waihak, celaka kau. Tidakkah kau tahu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Sayyidina Umar dipantang dengan orang tinggi suara depan Nabi. Nabi kata, "Mahlan ya Umar." Bertenang wahai Umar. Sebab memang suara dia begitu. Lalu nak disebutkan dalam Quran, Allah ajar kita jangan tinggi suara lebih suara Nabi. Maka bila turun ayat ini, sahabat-sahabat kalau bercakap dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tak akan tinggi suara lebih suara Nabi. Baik, di manakah relevannya ayat ini dengan zaman kita hari ini? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Di mana kita nak kaitkan ayat ini dengan zaman hari ini? Lalu kata sebilangan ulama tafsir, jangan tinggi suara Nabi lebih suara Nabi, jangan tinggi suara kita lebih suara Nabi. Yang pertama kata mereka, kalau kita dengar orang membacakan hadis-hadis Nabi, jangan kita bising. Itu adabnya begitu. Ya. Jadi kalau dengar orang baca hadis, orang membacakan qala Rasulullah, qala Rasul, ini kita punya adab, jangan buat bising. Kerana yang dibaca itu adalah ucapan ataupun kata-kata titah Rasul, sabda Rasul. Hadirin hadirat, orang kata yang baca itu bukan Rasul. Memang yang baca itu bukan Rasul, tapi membaca ucapan teks Rasul. Saya dulu masa kerja di Bank Islam, dilantik sebagai ketua kontingen. Biasa kalau ada Maulid Rasul dengan Ma'al Hijrah,
saya akan pergi dululah untuk survey tempat. Jumpa biasanya dalam program-program itu, ya, unit protokol akan beri taklimat. Antara taklimat dia kata, tuan-tuan sebagai ketua kontijen, nanti pastikan semua yang hadir jangan bising ketika ucapan titah tuanku waktu perasmian. Itu yang saya kata tu, tuanku bercakap pun kita tak boleh bising. Mana boleh huha-huha lebih daripada suara tuanku. Orang panggil biadab kita. Itu tuanku cakap. Satu hari tuanku tak dapat hadir, jadi teksnya dibacakan oleh Perdana Menteri masa tu. Perdana Menteri baca teks pun kita dipesan jangan bising, kerana dianggap melanggar protokol dan dianggap biadab kita, tidak hormat majlis. Itu tuan-tuan, baca titah tuanku pun disuruh kita diam. Ini kan pula baca sabda Rasul itu kita pun nak buat bising. Itu adab kita. Ini yang saya nak ingatkan balik, adab kita pada Rasul ni biar ada. Hari ni banyak orang pandang kecil terhadap Rasul SAW. Kadang-kadang titah-titah orang, ucapan orang, kata aluan orang dalam majlis-majlis korporat ke macam-macam ada. Oh, senyap semua, menghormati orang cakap. Tiba-tiba Rasulullah cakap, kita bising. Itu adab kita mana? Itu adab kita. Jadi Allah ajar jangan tinggi suara, lebih suara Rasul. Jadi ulama menafsirkan zaman hari ini, pertama, sewaktu kita membacakan ucapan Rasul, arti sabda Rasul, jangan bising. Yang keduanya kata para ulama, jangan tinggi suara, lebih suara Rasul. Yang keduanya, bila kita menziarahi maqam Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Ini pun saya nasihatkan jemaah-jemaah. Sebab hari ini ada orang yang ziarah maqam Nabi, kadang-kadang tidak hormat, bising. Allah tak boleh tuan-tuan. Orang kata Rasulullah sudah wafat. Ya, wafat di sisi kita, tapi hidup di sisi Allah. Rasulullah tu hidup di sisi Allah. Batu kita hadir ziarah Rasul. Rasulullah tahu kita datang ziarah, batu kita beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu jangan bising. Saya ingat satu hari itu di Raudhah. Raudhah itu kan sebelah dengan makam Rasul. Masa tu zaman handphone tak canggih macam ni. Masa tu zaman handphone yang lama tu kan, yang lagu paling canggih pun lagu Doraemon di masa tu. Lagu Doraemon, Hawaii masa tu kan. Itu pun syok dah. Jadi masa tu lagu Doraemon. Ini kisah benar ni. Jadi lagu Doraemon tu bunyi ringtone tu dalam Raudhah tu. Arab tu tengok, haram. Memang haram tuan-tuan. Bayangkan lagu Doraemon kat Raudhah. Sedangkan sebelah tu makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu lagu Doraemon bunyi itu Arab tu kata haram. Kalau orang handphone Arab tu bunyi, kita pun tengok haram jadah. Nasib baik orang Melayu dah tambah sikit ya. Tapi tuan-tuan minta maaf ya, haram jadah ni bukan bahasa maki tau. Saya pergi Mekah, bawa tugas saya ke masa tugas haji. Kalau tuan-tuan duduk dekat maktab Janadariyah, maktab tabung haji tu, turun tu ada stesen bas tepi tu. Bas-bas ini, kalau bas nak pergi tanah haram, dia akan panggil haram. Kita nak naik takut haram. Rupanya haram tu maknanya tanah mulia tu haram. Sebab tu dipanggil tanah haram, Masjidil Haram, masjid mulia. Dan bas tu kalau nak pergi Jeddah, dia panggil Jeddah. Jadi bas dari tanah haram ke Jeddah, dia panggil haram Jeddah. Sekian saja. Orang Melaka bawa balik modal maki tu. Minta maaf Melaka. Dia bukan bahasa maki saja, sungguh. Depan telinga saya dengar konduktor tu haram Jeddah. Jadi satu jemaah daripada Sarawak, dia tengok konduktor tu, dia tengok saya. Dia kata, saya ingat dia maki saya Ustaz. Saya baik dia tak tumbuk konduktor. Konduktor tu jerit haram Jeddah. Ala kulli hal. Jadi nak sebut tuan-tuan tu adab kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah 3 kan. Saya sebenarnya gunakan kalimat S tu, S sanjunglah Nabi. Yang kedua sayangilah Nabi sepenuh hati. Ketiga, sopan santun kita terhadap Nabi itu kena ada.
Baik, saya nak tamatkan yang keempat. Yang keempat, selawat Nabi sebanyak-banyaknya tu. Sayang Nabi ni, selawat Nabi banyak-banyak. S yang keempat. Sebab hari ni orang pejabat pakai 5 S tu. S yang keempat, selawat Nabi sebanyak-banyak lah. Nak jadi orang yang sayang Nabi, cinta Nabi, selawat Nabi. Yang kelima, sunnah Nabi kita hidupkan. Sunnah Nabi diamalkan. Ni sebut sunnah Nabi ni. Banyaklah orang nampak kahwin 4. Allah hadirin hadrat, sunnah Nabi bukan sekadar tu je. Sunnah Nabi ni termasuklah solat berjamaah ni. Ini lah, kahwin 4 je nampak, itu je yang mampu Ustaz. Ya Rabb. Itu yang mampu. Sebab tu kalau saya jadi ibu-ibu, kalau suami nak kahwin 4, saya bukan tak setuju bang. Abang hidupkan sunnah Nabi sembahyang berjamaah. Kalau boleh 40 waktu jangan miss. Kalau abang boleh buat yang itu, saya izinkan. 40 waktu tak best, 40 hari tanpa miss. Confirm tu tak boleh buat. Kalau abang tak boleh buat yang itu bang, abang lupakanlah yang lain. Tu sekianlah saja tu. Orang lelaki ni dia nampak yang tu je dah. Sunnah Nabi ni banyak. Termasuklah solat berjemaah kita ni, sunnah yang mulia. Antara sunnah Nabi lagi tu mendidik anak dengan agama Allah Ta'ala, memberi nama yang baik-baik, tu semua sunnah. Bukan sekadar itu saja, beri nama anak yang elok, ditahnikkan dia bila lahir, apalagi diakikahkan dia. Banyak lagi sunnah-sunnah tu amalkan. Selain daripada yang kita amalkan, termasuklah antara sunnah Nabi SAW ialah mendalami ilmu agama ni. Sampai Nabi sebut ialah idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu duduk lintas dekat taman-taman syurga, ambillah kegembiraan. Sahabat tanya, wa ma riyadul jannah, taman syurga itu apa ya Rasul? Nabi kata, hilaqu zikir, majlis-majlis mengingatkan Allah Ta'ala, majlis ilmu. Ini kita ni nak hidupkan sunnah Nabi. Ilmu-ilmu agama ni kita cuba fahamkan. Kuliah datang, ustaz ceramah datang, ustaz beri penerangan tu, itu semuanya sunnah Rasul yang kita nak tengok, yang mana kita nak buat, yang mana kita patut buat, yang mana kita boleh buat. Itu sunnah. Ada juga orang perempuan tanya, ustaz, orang lelaki bolehlah jawab sunnah pakai serban, pakai jubah, kami perempuan. Termasuk sunnah Nabi ni kita kena ingat, bukan saja perbuatan Nabi, ucapan Nabi. Nabi nasihatkan orang perempuan taat suami itu sunnah juga. Rasulullah nasihatkan orang perempuan jaga aurat pun sunnah juga. Termasuklah Rasulullah SAW menasihatkan orang perempuan supaya jangan derhaka suami, sunnah belaka. Jaga anak, jaga akhlak, jangan tinggi suara dari suami, sunnah belaka. Ya, sebab sunnah ni apa yang Nabi ajarkan pada sahabat-sahabat tu dipanggil sunnah. Termasuklah layan suami. Batu layan suami ni ikut sunnah biar betul-betul. Cawan ni kalau boleh, batu orang tua kita kalau layan suami. Kalau cawan ni sombeng-sombeng, marah lah. Hari ni saya tengok macam mana nak ikut sunnah. Kadang-kadang suami penat-penat balik, air cawan plastik je dia bagi. Cawan dalam plastik warna-warni belang-belang tu macam budak sekolah kat talika tu kan. Suami tengok, ai cantiknya. Pinggan pun pinggan zing aja. Suami tengok dengan pinggan kucing sama pattern aja dia. Dia kata, ai beli satu set tadi bang. Tak boleh. Suami ni kan sebagai raja dalam rumah tangga. Suami, itulah syurga orang perempuan duduk pada suami. Redha suami, dapatlah redha isteri, dapatlah syurga Allah Ta'ala. Sebab tu layan suami tu, biar pinggan yang cantik sekali. Inilah pinggan yang mahal yang beli untuk abang ni. Ini pinggan zing kau untuk tengok. Itu yang ada, layan dia betul-betul, hidangkan. Ini bila tanya mana nasi abang, mana lauk abang, dia sibuk dengan handphone. Mana nasi abang? Pakai muncul je. Mana lelaki tu tak marah. Itu yang jadi kes rumah tangga tu. Pakai muncung je. Dalam muncung tu panjang dengan gincu di ujung bibir tu, meloyo tengok. Itu jadi mana sunnah tu dah tak ada sunnah dah. Sedangkan
Patutnya isteri melayan suami. Yang saya tengok kadang kap jabat dengan bos bukan main lagi, air bertatang, bertutup, apa lagi, kalau biskut pun cantik je susun tepi. Dengan suami dalam bekas, itu pun bukan bekas, dengan plastik, biskut letak kali. La ilaha illallah. Layan patutnya, silakan abang. Saya idamkan, tuangkan. Ini tak, mana nasi abang tu dalam periuk, air tak isi kan? Awak duk asrama dulu bukan tak biasa makan ambil sendiri. Itu yang tak ikut sunnah. Itu yang jadi huru hara tu. Sunnah Nabi ni hidupkan. Itu yang suami asyik pergi kedai tom yam je tu. Sebab kedai tom yam tu tengok layanan dia macam mana. Abang nak makan gapo abang? Koyak kita abang. Saya tak pergi, orang beritahu. Yang kat rumah makan apa? Makan apa? Dalam muka 14. Tak penat mempenat lah. Tapi suami itu adalah raja syurga bagi orang perempuan. Itu sunnah Nabi SAW. Macam-macam Nabi nasihatkan orang perempuan terhadap suaminya. Itu saya nak sebutkan, jangan tinggi suara, lebih suara suami. Walaupun suami itu jahat, suami itu tak sembahyang, tak boleh tinggi suara lebih dia. Wajib dilayan dia. Ini kadang-kadang malah bergaduh tak? Sampai tinggi suara lebih suara suami. Tak boleh, itu tak menepati sunnah yang mulia. Yang sudah Nabi dihidupkan. Gaduh macam mana pun, jangan sekali-kali menengking melawan suami. Saya nasihatkanlah orang perempuan, dia kena banyak sabar dengan kerenah suami. Dan suami pula kenalah banyak menghormati isteri. Maksud saya begini, bila berlaku krisis rumah tangga ni, banyak orang perempuan kadang dia lupakan membelakangkan suami, tinggalkan suami. Tak boleh. Memanglah suami tak semayang berdosa besar. Meninggi suara kepada suami itu pun berdosa besar. Sama dosa. Suami saya ustaz kaki judi, dia dah kaki judi, akak tak masak untuk dia, itu pun sama dosa dengan judi. Memanglah, itu sebab kita kena ingat, dia berdosa. Dan istimewanya orang perempuan ini, kalau suami buat dosa, dia tak akan tanggung dosa suami dia. Cukup dia sekadar menasihati je. Berbeza dengan suami, kalau isteri buat dosa, suami menanggungnya. Batu sunnah Rasul, Nabi pesan orang perempuan ya. Ini yang kelima ni, sunnah Nabi kita hidupkan dalam rumah tangga kita. Termasuklah sunnah Nabi ni tuan-tuan, hidupkan dalam rumah tangga ni. Daripada awal pemilihan isteri tu Nabi dah pesan. Jadi batu isteri kena ingat balik apa pesan Nabi dalam pemilihan isteri. Suami pun kena ingat, nak pilih suami berapa syaratnya? 2 je syarat nak pilih suami. 1, Nabi pesan tengok agama dia. Yang kedua Nabi pesan tengok akhlak dia. Akhlak dia ikut Islam tak ikut Islam. Sampai Nabi kata kalau 2 syarat ni cukup, ambillah buat menantu. Pertama sekali agama dia tu nak jaga. Agama ni maknanya bukan sekadar Islam, dia suka tak suka dengan Islam ni. Dia minat tak minat dengan Islam, minat tak minat belajar agama ni. Sebab tu dia sediakan kuliah ceramah ni, kena ada minat kita. Yang ini suami-suami kalau nak hidupkan balik sunnah, itulah dulu orang perempuan pilih suami. Dia nak tengok 2 je Nabi kata. Tengok akhlak dia, tengok pegangan agama. Sebab tu orang nak pilih menantu, boleh datang jemput menantu ke rumah sekali-sekala, bakal menantu. Jemput, ajak dia semayang berjemaah sekali. Nak tengok dia semayang macam mana. Lepas semayang silakan mat jadi imam. Pakcik dululah, bukan abah lagi. Pakcik jadi makmum. Tengok-tengok imam tak bunyi maghrib tu, sudah menantu aku ni. Kenapa mat? Saya lebih khusyuk baca pelan-pelan pakcik. Ala kulli hal lah. Lepas mayang tu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia doa pun tidak, zikir pun tidak. Mat tak wirid mat. Bid'ah. Masuk neraka pakcik. Yang ni tuan-tuan ingatlah, dia dah ada angin Wahabi menantu ni. Kalau semayang pula letak batu pula Karbala tu. Ini menantu aku ni Syiah nampak ni. Itu sebab ni boleh. Tengok dia, perhati Nabi kata tengok agama dia.
Ya, kita sebagai orang lelaki, kesimpulannya sunnah Nabi ni sebagai suami yang baik, dua benda ni hidupkan balik. Pertama, agama kita perkukuhkan, kuliah ceramah ni hadir, bagi mantap sikit pegangan agama kita. Yang kedua, akhlak. Waktu orang perempuan, saya yakin dia tak kisah suami dia macam mana berubah fizikal, yang penting akhlak jaga. Yalah, kita marah isteri kita buah fizikal, yang kita buncit tak pasal-pasal. Ingat isteri kita cuma perempuan ni dia bagus, dia tak kisah kita berubah lagi dia senang hati, tak ramai orang rebut dia tahu. Kita kalau dah naik six pack ni geram, mau kita pasang 3-4 ni, dia kata tak apalah bang, 6-in-1 pun okey dah. 6-in-1 macam ni lah, masa tak ramai yang dah. Alah kuliah dah. Tapi kita kalau perempuan berubah fizikal gak, dah mula mata kita tak berapa sedap hati. Orang perempuan dia tak kira fizikal, dia kira akhlak aja tu dia dah. Sebab tu saya tengok ada orang perempuan suaminya tak berapa nak handsome, tapi akhlak tu dia jaga. Baik, itu yang Nabi sebut orang lelaki. Orang perempuan pula Nabi kata 4 benda jaga kan. Pilihlah rupanya Nabi kata. Kemudian hartanya, keturunannya, Nabi kata pilihlah yang beragama. Jadi orang perempuan nak hidup sunnah Nabi, 4 benda ni jaga. Pertama sekali, cantiknya tu jaga. Waktu orang perempuan berhiaslah untuk suami, jangan berhias untuk lelaki lain. Ini kat rumah pakai baju Angry Bird aja, kat luar tu macam-macam baju dah. Yang suami pakai, beli tu pakai dalam rumah tu. Kalau boleh suami belikan isteri tu kain kembang kat rumah tu. Tunggu tonton orang Arab. Cuma rumah kita ni tak sesuai lah, orang suka skodeng rumah kita ni. Arab ni rumah dia dinding tinggi-tinggi tu kan. Saya pernah pergi rumah Arab. Rumah Arab dia tidak ada ruang tamu, dia ada bilik tamu. Kita tetamu duduk dalam bilik besar ni, dia tak ada ruang tamu. Jadi bila duduk dalam bilik ni, dalam tu dia punya ruang anak-anak dia berlega, ruang main anak-anak dia. Satu hari tu saya pergi Arab tu, pintu tu terbuka, anak dia pakai gaun, baju gaun dalam rumah. Kat luar tu dia pakai abaya tu. Kalau dia buka abaya tuan-tuan, seksi gila. Saya nampak tu sebab dia lalu, sebab dia nak tengok kita lelaki Melayu terakhir kan. Masa tu ganteng lagi. Sekarang ni jangan sebut lah. Jadi dia nak tengok kita bagali tu, tiap tengok dalam rumah memang dia pakai baju kembang dia orang. Baju kembang, baju seksi dari rumah tu. Anak beranak. Luar tutup habis dia orang dengan nikap burdah tu. Kat dalam tu kan. Baik. Cantik itu Nabi kata, pilih cantik dia. Batu cantik orang perempuan ni jaga untuk suami. Hias untuk suami. Yang kedua Nabi kata, harta. Batu orang perempuan disuruh jaga harta suami. Yang ketiga, yang ketiganya Nabi kata keturunan. Batu lahirkan keturunan yang baik-baik orang perempuan, didik anak yang baik-baik. Karena kita yang melahirkan zuriat suami kita tu. Orang perempuan lahirkan keturunan yang baik. Yang keempat Nabi kata jaga agama. Nabi kata yang beragama tu fakhtar bidzatid din taribat yadak. Kalau yang beragama, makna yang beragama ni bukan sekadar Islam. Teguhkan pahaman agama tu, tingkatkan ilmu-ilmu agama. Biar rumah tangga kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Macam mana nak didik anak dengan agamanya. Kerana tugas ini tugas laki, suami dan tugas isteri. Suami tak ada, isteri lah tugas tu. Laki-laki suami nak jaga anak-anak susah, dia sibuk. Isteri lah yang selalu dengan anak-anak itu. Jadi itu sunnah Nabi dihidupkan. Jadi saya rasa 4, sebenarnya banyak, 5 malam ni saya sebut. Pertama saya ulang balik, sanjung Nabi dengan panggilan mulia. Kedua, sayang Nabi sepenuh hati. Ketiga, sopan santun waktu kita ziarah maqam Nabi dan mendengar orang baca hadis Nabi. Yang keempat, selawat pada Nabi banyak-banyak. Yang kelima, sunnah Nabi hidupkan. Yang keenam, saya tak ulas, iaitulah yang keenam, sayangilah orang yang disayang Nabi. Siapa yang Nabi sayang, kita sayang. Nabi sayang anak yatim, Nabi sayang fakir miskin, Nabi sayang orang berjuang agama, kita sayang mereka. Nabi sayang alim ulama, kita sayang mereka. Yang ketujuh, sambung perjuangan Nabi.
Apa yang Nabi perjuangkan, kita teruskan perjuangan itu. Yang ke-8, singgungan terhadap Nabi dihindarkan. Singgung Nabi, sakiti hati Nabi, jangan menyakiti Rasul. Umpamanya gini, orang kata Muhammad tu siapa? Itu menyinggung. Menghina sahabat-sahabat Nabi juga dipanggil menyinggung, menyakiti Rasul. Ada ke kisah Muhammad ada ke tak ada? Menghina sahabat Nabi, menghina Sayyidina Aisyah, isteri-isteri Nabi Hafsah dan seumpamanya, tak boleh. Allah sendiri sebut dalam Quran, walladzina yu'dzuna Rasulullah, orang yang menyakiti Rasulullah bagi mereka azab yang pedih. Para ulama menafsirkan menyakiti Rasul seumpama berkata terhadap Rasulullah dengan ucapan yang tak sewajar, dan termasuk menyakiti Rasul itu kata para ulama ialah menghina orang yang dipuji Rasul, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang Nabi kata syurga. Hari ini orang hina, khususnya ajaran-ajaran Syiah dan seumpama itu, menghina si Rasul, sahabat-sahabat Rasul. Baik, akhir sekali yang ke-9 ialah sambung siri akan datang. Itu yang ke-9 ya. Itulah yang dapat saya kongsikan malam ini. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, semoga Allah rahmati pertemuan kita malam ini. Ampun dan maaf kalau saya agak sedikit kasar bahasa. Salam perkenalan, saya Raihan bin Abdul Aziz. Saya tak ada kena-mengena dengan Kumpulan Raihan tu. Dan saya berasal daripada Muar Johor, sekampung lah. Dulu kita orang berjiran lah, daripada budak lagi, zaman dia tak pakai seluar sampai dia dah besar janggut kan. Baik, dan saya cakap campur-campur sebab saya memang asal orang Muar, tapi sekolah Melaka. Kemudian ke Kelantan, kecek Kelantan kau boleh lah. Tapi orang Muar kan, duduk Kelantan kan. Jadi dulu saya ingat duduk Kelantan kita cakap Johor je. Orang Johor ni kita kalau nak kupas kelapa kita panggil kopek. Jadi di Kelantan minta kelapa sebutir kopek sekali. Kena marah gitu. Mana kita tahu minta kelapa kopek sekali, kena marah. Oh dan ni jangan boleh belakang ni. Orang Johor kan. Kita duduk sana dulu belajar, tak belajar lama-lama pandai ke Kelantan. Dulu mula-mula orang Johor kita kalau buah mangga tu kita panggil buah mempelam, buah pelam. Di Kelantan dia panggil buah pau, kita panggil buah pelem. Kena marah. Allah, tapi lah ni boleh belakang. Itu sebab sambil saya orang Johor, ngaji Melaka, ngaji Kelantan, lepas tu saya ke Damsyik di Syria, kemudian ke Sana'a di Yaman, kemudian balik berkahwin dengan orang KL. Orang KL, orang kampung Pandan. Itu sebab pada cakap KL kan. Tapi mak mertua saya, pak mertua saya orang Tarik Ate, biar apa asal gaya. Tempat mertua teman yuk, Ate lah dia. Mak tu teman cakap campur-campur ni. Dan saya sekarang ni pula duduk kat Nilai Negeri Sembilan. Apa bondo dia campur lebih macam-macam lah kan. Ala kulli hal, tu salam perkenalan dari saya. Dan sekarang ni saya dulu bertugas di Bank Islam, sekarang dah berhenti. Saya buat kerja sendirilah. Saya banyak terlibat dengan travel agency. Siapa-siapa berhajat lagi umrah, InsyaAllah bulan 11 ni saya bawa jemaah pergi Jordan dan Palestin. Setiap tahun bulan 10, 11 saya bawa jemaah Jordan Palestin. Sebab jodoh saya dengan orang Jordan kot. Jangan main tuan-tuan ya. Sungguh. Mak mertua saya duduk kat Jordan kan, makan mertua. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan amin lah sikit. Ya Allah. Saya tak suka. Bulan 11 ni saya ke Jordan. Bulan 1, ujung bulan 1 saya bawa jemaah pergi ke Mesir. Anak saya pun nak belajar di Maghribi, Pak Mesir kita pergi Maghribi. Jadi saya pun nak pergi Mesir bulan 1, saya bawa ujung bulan 1. Kemudian bulan 4 saya bawa jemaah pergi ke London. Jalan dia tentang jalan dia. Tahun depan jalan, lepas tu kahwin, selesai masalah. Bulan 10 saya bawa jemaah pergi Balkan.
Balkan City ya, saya sekarang dengan travel ilmi travel and tours. Tugas saya sekarang ni lah sebagai penasihat syariah dia. Sekali itulah salam perkenalan je lah untuk kita semua. Terima kasih atas undangan ini. Nasi pun dah sampai. Sekianlah saja, kita tangguhkan dahulu. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.